wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Syukur pada Allah Taala. Malam ni kita bertemu di rumah Allah Taala. Malam ni abang tak bagi ambil kat Rehal untuk abang sekian. Susah. Ada Rehal susah tengok. Sian. Ambil. Tak ada Rehal bagi Rehal. Okey. Baik. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, baik. Tak saya suruh dia ambil dah, susah dia nak pegang. Dia pegang anak dia. Okey, baik, sambung. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Syukur pada Allah Ta'ala. Kita bertemu malam ni dalam rumah Allah Ta'ala. InsyaAllah kita bertemu dalam majlis yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan kita doa supaya majlis ni benar-benar mulia di sisi Allah Ta'ala. Kerana majlis ni kita membaca Quran, ilmu yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selebihnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya majlis kita pada malam ini diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab pengampunan di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang depan saya semua umur ayah saya. La ilaha illallah. Yang muda-muda tak ada. Yang umur saya tak banyak. Kena banyak doa. Bahkan ni kebanyakan pun geng-geng ayah. Geng arwah abah saya. Geng arwah abah. Makanya semua pun orang sini kenal arwah abah. Tapi semua pun lebih kurang geng arwah abah. Syukur pada Allah Ta'ala. Tapi macam mana pun yang perlu difikirkan juga yang umur-umur macam saya ni pun kena banyakkan sikit. Ataupun lagi muda dari saya. Sekitar umur 20-an, 30-an kan. Perlu difikirkan juga bagaimana untuk menarik mereka datang ke rumah Allah. Selepas mereka datang ke rumah Allah pula, satu lagi usaha untuk menarik mereka juga duduk dalam majlis agama, duduk dalam majlis ilmu. Sebenarnya itu juga satu tugas yang besar yang perlu sama-sama kita fikirkan. Kalau ikut rumah kat sini banyak. Dan sepatutnya orang yang boleh hadir juga adalah ramai. Bila hari Jumaat juga ramai yang datang. Jadi sepatutnya mereka boleh datang. Tapi mungkin kerana ada kelemahan maka tak dapat datang. Maka perlu diusahakan supaya mereka juga dapat hadir insya-Allah. Baik. Malam ni sambung pengajian tafsir kita. Sebelum saya terlupa, insya-Allah pengajian tafsir kita itu saya ada bincang dengan imam, saya ada call imam. Imam ke pengurusi Ustaz Syafruddin kan. Jadi imam satu. Jadi insya-Allah pengajian tafsir kita minggu ke-2 dan 4, Sabtu 2 dan 4. Sabtu 2 dan 4. Sebelum ni 2 saja. Cuma kadang-kadang tu ada juga yang lain-lain tu kadang-kadang orang minta ganti je, tapi yang tetap ni insya-Allah 2 dan 4. Kalau saya ada tu kita adalah pengajian. Maknanya Sabtu 2 dan 4 insya-Allah kembali. Okey, baik. Malam ni kita sambung surah At-Tariq. Surah At-Tariq juzuk 30 surah At-Tariq. Bulan lalu kita baca tentang surah Al-Buruj dan bulan ni kita bulan ni kita baca pula berkenaan dengan surah At-Tariq. Surah At-Tariq juzuk 30. Muka surat apa? 591. Tengok muka surat 591. Juzuk 30. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Baik. Surah At-Tariq. Dah? Dah. 591. 591 surah At-Tariq. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq.
Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. Baik, kita berhenti situ. Lepas tu masuk ada lepas tu ada sikit dia punya perbincangan dia tentang perkara lain. Baik. Malam ni kita baca surah At-Tariq. Tariq, surah ini dipanggil antara surah Makkiyah lah. Surah Makkiyah dan mempunyai 17 ayat. Kan dan akhir tu ayat 17 kan. Jadi dia mempunyai surah ini mempunyai 17 ayat. Surah Makkiyah, surah 17 ayat. Dinamakan surah At-Tariq sebab lafaz At-Tariq tu pun ada dalam surah ni. Kan was-sama'i wat-tariq itulah At-Tariq. Tariq ni asal At-Tariq ialah kalau kita terjemahkan yang datang pada waktu malam. Yang datang pada waktu malam. Dan orang Arab asal Tariq mereka ambil dari lafaz taraqa. Taraqa yatruku tarqan. Taraqa yatruku tarqan. Orang yang datang pada waktu malam ketuk pintu. Ketuk pintu datang waktu malam ni. Jadi orang Arab kata taraqa. Taraqa maknanya ketuk pintu waktu malam. Maka orang tu dipanggil at-tariq. Kalau orang tu datang waktu malam ketuk pintu, datang waktu malam, maka orang tu dipanggil at-tariq. Jadi at-tariq iaitu yang datang atau yang muncul atau yang terbit pada waktu malam. Kadang dikatakan juga taraqa maknanya ketuk pintu, kan? Contoh orang Arab kata taraqal bab. Taraqal bab, bab makna pintu, taraqa al-baba. Maksudnya dia mengetuk pintu, taraqa. Kesimpulannya taraqa makna boleh jadi dia datang waktu malam atau memberi makna orang yang ketuk pintu. Baik, khair. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi was-sama'i wat-tariq. Demi langit. Demi langit, wat-tariq dan demi at-tariq. Demi bintang at-tariq. Jadi at-tariq maksud demi bintang at-tariq iaitu bintang yang terbit pada waktu malam. Maknanya ini kenapa dipanggil at-tariq bintang terbit waktu malam? Kerana seolah-olah bintang itu sinarannya mengetuk kegelapan malam. Mana seolah dia datang maka bersinar sinarannya pada waktu malam, maka diumpamakan seperti mana orang yang datang waktu malam. Jadi makna demi langit dan demi bintang at-tariq, makna bintang yang bersinar pada waktu malam atau bintang yang terbit pada waktu malam. Baik. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu, wa ma adraka, adakah kamu tahu mat-tariq, apa dia bintang at-tariq itu? Apa dia bintang at-tariq itu? An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib iaitu bintang, an-najm tu bintang.
An-najam ialah bintang. Jadi dia dekat depan tu Allah Ta'ala bagi tahu, tapi maknanya mula-mula Allah Ta'ala bagi bersumpah dengan langit dan juga bintang At-Tariq. Dia dalam Quran memang Allah Ta'ala ada bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Bila Allah Ta'ala nak bagi tahu satu perkara itu penting, apa yang nak disampaikan kat depan tu penting, maka Allah Ta'ala pun bersumpah dengan makhluknya. Kadang-kadang makhluk yang Allah bersumpah itu kerana ada dia punya rahsianya, atau ada dia punya kedudukannya, kerana itu Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk tersebut. Jadi macam langit ialah antara makhluk Allah Ta'ala yang begitu besar. Langit begitu besar. Dan kemudian At-Tariq. Tariq makna bintang yang pada waktu malam, makna bintang yang mana sinarannya begitu kuat, maka kita dapat lihat, kerana itu Allah Ta'ala bersumpah dengan At-Tariq itu. Jadi untuk Allah Ta'ala nak membayangkan besarnya ataupun hebatnya bintang ini, sebab tu Allah tanya, "Wa ma adraka mat-tariq?" Tahu tak kamu apa dia At-Tariq tu? Binatang At-Tariq itu. Apa dia, makna apa dia ke makhluk At-Tariq itu? Dan Allah sendiri terangkan. Apa dia? An-najmu ats-tsaqib. An-najmu ats-tsaqib iaitu bintang yang ats-tsaqib. Tsaqib maknanya bintang, najam bintang. Ats-tsaqib iaitu yang tsaqib ni asal makna bintang yang menembusi cahaya dia. Makna bintang yang cahayanya tembus, yang cahayanya seolah-olah memecah kegelapan malam. Tadi macam saya jelaskan tadi lah. Seolah cahaya yang cahayanya itu memecah kegelapan malam. Tu. Sebab asal thaqib, dari lafaz thaqaba yathqubu, makna kalau macam dinding orang pecahkan, kemudian keluar cahaya dia. Itu dipanggil thaqab. Thaqab. Kat situ ada thaqib. Thaqib tu makna seolah memecahkan, antara macam dinding dipecahkan, kemudian keluar cahaya dia. Jadi seolah-olah itulah keadaan bintang tersebut. Jadi makna ini Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan juga bintang yang bercahaya, yang datang, yang terbit pada waktu malam. Ada juga pandangan yang mengatakan selain daripada itu. Dan Allah Ta'ala Maha tahu. Saya pernah mendengar, ada juga, saya tak baca tapi pernah mendengar, ada ustaz yang mengajar, yang mengatakan bahawa, dikatakan ada kajian. Tadi kan saya sebutkan, taraqa yatruku ada satu makna ketuk pintu. Jadi ada juga kajian yang mengatakan, kajian sains zaman sekarang mengatakan, bahawa ada satu saintis, astronaut yang kaji, dia kata dia jumpa satu bintang di langit yang di bintang tu ada bunyi. Bunyinya ialah seperti mana bunyi orang ketuk pintu. Bunyinya seperti bunyi orang ketuk pintu. Jadi kemudian bila dia dapat penemuan ni, maka dia pun sebarkan. Mana dia beritahu dia hebat. Tapi bila dia sampai kepada orang Islam, maksudnya ulama Islam, dia beritahu perkara tersebut. Ulama Islam bagi tahu kepada dia bahawa kami dah lama dah jumpa perkara itu. Bukan sebelum kau jumpa lagi. Maknanya walaupun melalui kajian kami tak dapat, kami tak sampai, tapi kau sampai, tapi kami dah tahu benda tu lama lagi. Dan itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, was-sama'i wat-tariq. Itu saya tak baca, tapi saya pernah dengar ustaz mengajar itu. Wallah alam, Allah Maha tahu, saya tak kata terus ialah benar. Tapi kalaulah benar kajian tersebut yang mengatakan apa makna ada bintang di langit yang macam ada macam berbunyi. Dan bunyi ni itu seperti bunyi ketuk pintu. Macam kita ni tak ketuk pintu kan. Ketak, salah panggil apa, tok ke tak ke, tapi makna bunyi ni. Tapi bermakna itu membayangkan lagi kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kajian jumpa ke tak jumpa itu nombor dua. Kan? Orang dapat buktikan satu kebenaran Quran melalui kajian, sikit pun untuk orang beriman, itu sikit pun tak menambahkan, macam mana kita kata, itu sikit pun tak menambahkan kepada benarnya Quran. Kajian jumpa ke tak jumpa itu nombor dua. Kan? Tapi Quran tetap benar. Dia bukan kata, oh kajian jumpa, maka Quran benar. Tak. Itu hanya sebagai kita kata, menunjukkan lagi betapa benarnya Al-Quran itu. Tapi Al-Quran memang dah benar. Jadi kadang jangan salah faham pula bahawa kajian sains ini dia tidak membenarkan Quran pun. Sebab Quran memang benar. Jangan salah faham. Kajian tak benar, Quran tak perlu pun pada kajian sains. Maksud saya tak perlu pun untuk membuktikan dia benar dengan kajian sains. Tapi dengan kajian sains tu kadang menambahkan lagi keyakinan apa yang ada di dalam Al-Quran ialah benar. Baik, sambung. Okey, baik, sambung. Jadi wallah alam, Allah Maha tahu tentang bintang tersebut. Cuma dalam tafsir ada disebutkan
Iaitu bintang ini juga ada ahli tafsir berpendapat bahawa bintang ini nama dia bintang Suraya. Aku bintang Suraya. Bintang Suraya. Suraya ni sejenis satu bintang lah yang di langit yang begitu jauh. Kemudian para ulama juga ada lagi mereka bincang. Adakah bintang ini dimaksudkan satu bintang yang khas atau bintang yang berbeza-beza? Itu pun para ulama tafsir ada ikhtilaf lah. Ikhtilaf ni pada beza pandangan. Adakah bintang At-Tariq itu satu bintang dia? Satu bintang. Seolah macam satu planet atau bintang. Contoh kan, kita tahu kat langit ada planet, Marikh, Zuhal dan lain-lain, Mushtari dan lain-lain. Jadi kan satu bintang yang khas, dia satu. Satu lagi bintang yang berlambak-lambak yang kita tengok kat langit. Jadi kemudian At-Tariq yang Allah sebutkan ini, adakah dia satu bintang yang khas, satu saja? Ataupun dia ini ialah mana-mana bintang? Maknanya bintang ni banyak. Wallahualam, Allah Maha tahu. Apakah yang Allah maksud itu satu bintang yang khas ataupun banyak bintang? Allah Maha tahu. Tapi hakikatnya maknanya kita percaya bahawa bintang At-Tariq itu ada, tapi boleh jadi bintang yang umum atau bintang-bintang atau bintang yang khas, iaitu bintang yang satu. Allah Maha tahu, wallahualam. Okey, baik. Boleh jadi apa yang kajian dibuat tu ni ialah sekarang ni memang ulama memang tulis berkenaan dengan kadang mereka buat tajuk buku, kadang saintis buat buku, saintis Islam buat buku berkenaan dengan mukjizat sains dalam Quran. Mukjizat sains dalam Quran. Adalah dibuat kajian, tulisan tentang perkara tersebut. Okey, baik. Doktor Arab lah, Doktor Arab mereka tulis dalam bahasa Arab. Okey, sambung. An-Najmu Thaqib, iaitu bintang yang cahayanya memecahkan kegelapan dengan cahayanya. Itu An-Najmu Thaqib. Kemudian selepas Allah Ta'ala bersumpah, dia atas tu dipanggil bahasa Arab panggil sumpah. Sumpah ni bahasa Arab panggil qasam, sumpah, qasam. Waw tu yang ke atas tu was-samai, waw tu terjemah dia demi. Demi langit dan bintang yang terbit pada waktu malam, dan bintang itu ialah bintang yang cahayanya begitu memecahkan kegelapan malam. Selepas Allah dah bersumpah, maka apakah Allah bersumpah terhadap perkara apa? Maka ini dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil jawabul qasam. Jawab kepada sumpah tu. Lepas Allah sumpah terhadap perkara apa? Sumpah terhadap perkara apa itu dari segi bahasa Arab, kalau orang di bahasa Arab dipanggil jawab qasam. Jawapan kepada sumpah tu. Apa dia? Apa sumpah terhadap perkara apa? Ni kat depan tu. Lepas Allah dah sumpah, maka kat depan tu Allah bagi tahu. Apa dia? Apa jawab bagi qasam itu? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In tidaklah kullu nafsin setiap jiwa lamma melainkan 'alaiha atasnya hafiz ada penjaga. Ini yang Allah Ta'ala nak sumpahkan. Selepas Allah dah bersumpah dengan makhluk yang begitu hebat, kemudian Allah nak jelaskan apa dia, apakah jawab qasamnya. Allah nak beritahu sesungguhnya, soalan macam itulah, sesungguhnya tiap-tiap jiwa itu ada yang menjaganya. Tiap-tiap jiwa itu ada yang menjaganya. Ini kalau orang mengaji nahwu, kat sini dalam qiraat pun ada berbeza-beza qiraat yang baca ni. Kalau yang biasa kita baca dalam Quran, in kullu nafsin lamma kan, lamma 'alaiha hafiz. Kalau kita baca macam tu, maka kita terjemahkan macam ni. In tu memberi makna nafi. Nafi itu makna tidaklah. Kullu nafsin setiap jiwa, lamma memberi makna illa. Illa iaitu melainkan. Tidaklah setiap jiwa melainkan 'alaiha hafiz, atasnya ada penjaga. Makna ada yang menjaga jiwa tersebut. Okey, kalau satu lagi ada juga cara baca, dibaca lamma dengan baca dengan lama. In kullu nafsin lama. Kalau baca dengan lama di dalam qiraat lain, yang kita tak baca macam tu, tapi kalau ada qiraat lain, iaitu dibaca dengan lama. Kalau baca dengan in kullu nafsin lama, kita terjemah beza sikit. Maka kita terjemah dengan in terjemah dia sesungguhnya. Kullu nafsin setiap jiwa, lama pasti ada, alaiha hafiz, ma tu tak terjemah, ma zaidah. Alaiha hafiz, pasti ada padanya penjaga. Jadi terjemah tu dekat-dekat, tapi saya nak bagi tahu ada qiraat lain yang baca cara lain. Kalau baca dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, tidaklah setiap jiwa melainkan pasti ada pada dia penjaga.
Kalau baca in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, sesungguhnya setiap jiwa pasti ada penjaga padanya. Lebih kurang dekat-dekat tapi ada sikit beza. Yang terjemahan pertama tu itu mula-mula nafi, lepas tu dia nafi balik. Maka bermakna penegasan. Terjemahan yang kedua kalau baca lama bermakna sesungguhnya terus. Sesungguhnya tiap-tiap jiwa ada penjaga. Okey, penjaga yang dimaksudkan di sini, siapa? Maknanya para malaikat. Mana para malaikat. Yang apa maksud jaga? Mana para malaikat tu akan simpan amalan orang tu, baik ke buruk. Mana setiap jiwa ada malaikat yang akan jaga di sini maksudnya akan mencatat amalan orang tu, yang mana baik ke buruk semua akan disimpan. Mana semua ada audit, semua ada disimpan amalan orang tersebut. Mana setiap jiwa Allah bagi tahu. Maknanya tengok kita, maknanya Allah Taala selepas Allah Taala bersumpah, Allah nak bagi tahu maknanya ini antara perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Mana Allah nak bagi tahu wahai manusia, kamu kena sedar apa amal yang kamu buat semua Allah Taala yang Allah Taala, amal kamu satu pun tak terlepas daripada Allah Taala, semua dicatat. Kalaulah kita ada perasaan ni dah dipanggil, istilah dia dalam tasawuf dipanggil perasaan muraqabah. Dan ini juga yang ditekankan dalam tasawuf. Kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan, mal ihsan, Nabi kata anta abudallah ka annaka tara au fa illam takun tara fa innahu yarak. Iaitu kamu beribadah kepada Allah seperti mana kamu lihat Allah. Atau kalau kamu tak melihat Allah, Allah lihatkah kamu? Perasaan bahawa kita rasa setiap masa Allah lihat kita, ini sebenarnya perasaan yang begitu hebat. Dan ini akan mencegah satu orang daripada melakukan maksiat. Dari itu Allah Ta'ala bersumpah. Allah kata demi langit apa semua tu yang begitu hebat. Jadi setiap jiwa ada yang menjaganya. Tak boleh. Baik buruk semua akan dijaga. Maksudnya akan disimpan amalan orang tersebut. Okey, baik. Selepas tu Allah Ta'ala sambung lagi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Tengok lepas Allah Ta'ala dah cerita bahawa setiap makhluk tu, setiap jiwa ada malaikat yang menjaganya. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh manusia itu fikir. Allah Ta'ala nak suruh manusia itu fikir. Okay, baik, kita tengok. Allah kata falyanzuril insan. Fa oleh itu. Fa terjemah dia oleh itu. Oleh itu falyanzuril insan. Oleh itu hendaklah merenung. Sini saya terjemah merenung sebab kadang orang terjemah nazar dengan makna lihat. Kat situ terjemah apa? Merenung atau fikir. Perhatikan ataupun fikirlah. Maksud di sini maksud renung. Hendaklah merenung oleh insan, hendaklah memikirkan atau merenung oleh insan mimma khuliq, daripada apa dia diciptakan. Hendaklah manusia dia renung daripada apa dia diciptakan. Subhanallah. Ayat ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita fikirkan, maknanya kalau kita lihat betul-betul, ayat ini iaitu dia ada dalam istilah zikir dan fikir. Biasa dengar kan tuan-tuan, zikir dan fikir. Saya nak sampaikan tentang zikir dan fikir kerana para ulama banyak tulis kitab tentang perkara ini, zikir dan juga fikir. Zikir, fikir. Para ulama menyebutkan di antara komponen atau amalan dalam tasawuf yang begitu besar ialah amalan dinamakan zikir dan fikir. Dan ini sebenarnya menjadikan satu orang begitu dekat dengan Allah dan orang tu akan menjadi semakin hampir kepada Allah Ta'ala. Apa dia amalan dia? Zikir dan fikir. Satu zikir, kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Zikir. Ingat Allah, ingat dan juga ingat apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Satu lagi fikir. Fikir ni ialah merenung kehebatan, kekuasaan, keagungan Allah Ta'ala. Ayat ini, kalau kita tengok susunannya, ialah mula-mula ayat ini menekankan kepada kita supaya apa dia? Kita zikir kepada Allah. Ialah apa makna zikir? Maknanya kita rasa, kita maknanya setiap jiwa ada yang menjaganya. Maka ini apa dia? Maka bila kita rasa macam tu, maka kita kena sentiasa ingat Allah Ta'ala. Kemudian lepas tu Allah susuli dengan falyanzuril insanu mimma khuliq. Setiap manusia hendaklah renung. Renung ni makna fikir. Fikir dia diciptakan dari apa? Mana ada zikir, ada fikir.
Ini zikir-fikir ni amalan yang besar kan. Para ulama banyak tulis kitab tentang amalan zikir dan fikir. Sebab itu ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa fikir sesaat lagi afdal daripada 60 atau 70 tahun ibadat sunat. Sebab kenapa? Walaupun riwayat ini tak didahfikan, riwayat ini dhaif, tapi cuma nak sampaikan ialah bila satu orang banyak berfikir tentang kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala, maka itu antara sebab dia akan sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ni menggabungkan dorongan supaya zikir dan juga fikir. Fal yanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia fikir, renung daripada apa dia diciptakan. Selepas tadi Allah bagi tahu setiap jiwa ada yang jaga dia. Kan? Lepas tu Allah Taala susuli pula, kan? Bila Allah Taala sebut setiap jiwa ada ni, lepas tu Allah Taala pesan kepada manusia supaya dia fikir bagaimana awal penciptaan dia. Okey, tengok. Allah kata khuliqa mimma'in dafiq. Khuliqa mimma'in dafiq. Daripada mana, daripada apa dia diciptakan? Okay, tadi Allah kata hendaklah setiap manusia fikir daripada apa dia diciptakan. Kita fikir diri kita sendiri. Ini fikir. Fikir. Renung kita daripada apa. Lepas tu Allah kata khuliqa mimma'in dafiq. Dia telah diciptakan, khuliqa, dia telah diciptakan min daripada ma' air, dafiq air yang terpancut. Dia diciptakan daripada air yang terpancut. Air yang terpancut, lelaki kita maklum jelas. Air yang terpancut daripada lelaki. Dan juga wal mar'ah fi rahimiha. Dan wanita pun sama juga. Mana ia diciptakan daripada air yang terpancar. Sama ada daripada lelaki dan juga wanita. Lelaki maklum keluar daripada kemaluan lelaki, dan wanita daripada dalam rahim. Wanita pun ada air yang terkeluar, maknanya daripada cecair yang terkeluar daripada lelaki dan juga wanita. Kenapa Allah Ta'ala sebut ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala kan? Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga ada sebutkan bahawa wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan daripada air setiap benda hidup. Setiap kehidupan daripada air. Air boleh juga diterjemahkan dengan makna cecair. Setiap ni dia punya komponen setiap ciptaan ialah daripada benda hidup, semua daripada air. Kan? Allah beritahu wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Setiap benda hidup semua daripada air. Cuba kita cari benda hidup kat dunia ni yang tak pakai air, yang tak ada air. Kita akan dapati mesti ada air. Setiap benda hidup, yang dinamakan hidup, pokok. Kan? Yang kita ada, maknanya setiap benda yang hidup ada nyawa, roh dia. Maka kita akan tengok bahawa dia ialah daripada air. Sebut apa? Pokok, buah-buahan pun semua dia. Pokok perlu pada air. Tanaman semua perlu pada air. Binatang semua perlu pada air. Kan? Tu Allah beritahu setiap benda hidup daripada air. Manusia lagi lah. Kan? Manusia perlu pada air. Binatang semua perlu pada air. Dan manusia juga Allah sebutkan diciptakan daripada air. Tapi air yang macam mana? Air yang terpancar. Terpancar dari mana? Daripada lelaki dan juga wanita. Ialah bila bersatu, lelaki dan wanita, maka Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada air. Tapi mana bila Allah beritahu manusia daripada air, ada tempat yang lain Allah beritahu air yang kotor. Kan? Air yang kotor. Dalam surah apa nama tu? Min sulalatin mimma'in mahin. Dalam surah As-Sajdah yang tiap-tiap subuh Jumaat dibaca. Kan? Allah beritahu bahawa apa dia? Manusia diciptakan daripada min sulalatin mimma'in mahin. Dia sulalah ni boleh juga dimasukkan kromosom. Kromosom air yang hina, Allah beritahu. Jadi manusia diciptakan daripada air. Jadi Allah kata cuba kau fikir betul, kau renung, kau dicipta daripada apa? Dicipta daripada air. Kemudian apa dia? Air itu terbit dari mana? Air itu terpancar dari mana? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang air itu keluar daripada tulang sulbi. Air itu keluar dari tulang sulbi. Air itu keluar daripada. Bain mana daripada lah. Min bain mana daripada tulang sulbi wat tara'ib, dan daripada tulang dada. Daripada tulang dada. Ini Allah Ta'ala bagi tahu 1400 tahun dulu sebelum orang pada zaman tersebut tahu apa dia sains. Allah Ta'ala turun dengan Quran.
Ini ayat ni pun Masya Allah, kalaulah kita baca sewajarnya kalau kita fikir betul lah. Kalaulah saintis, rasa-rasalah kalau bukan Islam, kalau mereka ada kesedaran, mereka baca ayat ni sepatutnya mereka dah boleh beriman. Kalau mereka gunakan akal mereka pada tempat yang betul. Sebab Quran turun 1400 tahun yang lalu. Zaman tu orang tak tahu lagi apa kajian apa semua. Kalau ada mungkin kajian sikit-sikit, tapi bukan kajian macam zaman sekarang. Tapi dulu lagi Allah Ta'ala dah beritahu manusia dicipta daripada tulang sulbi dan tulang dada. Tulang sulbi ni siapa? Tulang sulbi lelaki. Air mani lelaki keluar dari tulang sulbi. Tulang sulbi makna tulang belakang. Azmud zahar makna tulang belakang. Tulang sulbi. Air lelaki keluar daripada tulang sulbi, ni lelaki. Wat taraib, taraib ni tulang dada ni perempuan. Mana tulang dada, bawah perempuan punya dada, mana tu tulang dada. Hari ni memang tepat, memang dikaji, memang betul. Mana air lelaki keluar daripada pinggang, daripada tulang pinggang, dan kemudian tulang sulbi, tulang belakang, dan air perempuan keluar daripada dada. Allah Ta'ala beritahu 1400 tahun yang lalu. Jadi manusia dicipta oleh Allah daripada air yang terpancar. Air yang terpancar tersebut, lelaki keluar daripada tulang belakangnya dan wanita keluar daripada tulang dadanya. Lelaki ni kan memang tapi memang sekarang ni pun kajian-kajian kan. Dan kadang-kadang ada setengah orang kadang mungkin dia ada masalah pada pinggang. Bila kadang masalah pada pinggang, maka ini juga menyebabkan kerosakan pada dia punya sperma. Ni doktor pun tahu perkara tersebut dan mungkin tuan-tuan dengar. Tapi mana nak bagi tahu bahawa tulang Allah bagi tahu memang air itu keluar dari tulang belakang. Kan? Air itu keluar dari tulang belakang. Iaitu tulang sulbi untuk lelaki. Dan wanita keluar daripada tulang dada. Kan? Taraib ni mana tulang yang bawah dada. Maksudnya tulang yang daripada dadanya. Maknanya subhanallah, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa manusia diciptakan oleh Allah daripada air tersebut. Yang keluar daripada lelaki tulang sulbi, daripada perempuan tulang dada. Kemudian Allah Ta'ala sambung. Allah kata, wahai manusia, fikir engkau daripada mana? Daripada apa engkau diciptakan? Kau dicipta daripada air yang hina, iaitu air yang keluar daripada tulang belakang, tulang sulbi dan juga tulang dada. Baik, bila gabungan daripada air tersebut, maka Allah Ta'ala pun ciptakan kamu. Kemudian Allah Ta'ala sambung, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, siap tuan-tuan sekejap. Okey, jadi kemudian innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia iaitu Allah Taala ala raj'ihi untuk nak mengembalikannya laqadir benar-benar mampu. Mana Allah bagi tahu selepas Allah Taala ciptakan manusia, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk kembalikan manusia. Okey, ini apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Kan? Apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Allah Ta'ala nak bagi manusia ni fikir. Daripada manusia langsung tak ada, Allah adakan dia. Cipta daripada air yang begitu sedikit. Ini Allah Ta'ala jadikan dia besar. Kemudian bila manusia tu dah mati, ada orang yang engkar bahawa bagaimana Allah boleh bangkitkan balik manusia. Jadi Allah kata, kau tak fikir ke daripada kau dulu tak ada, aku adakan kau. Kemudian kalaulah dia boleh adakan kau daripada air yang tak ada kaitan pun tulang dan lain-lain komponen yang ada pada badan manusia. Daripada keadaan macam tu, kau tak boleh fikir ke bahawa zat itu jugalah mampu untuk kembalikan kamu, nak bangkitkan kamu. Sini kembalikan apa dia? Apa makna kembalikan? Zat itu mampu mengembalikannya, manusia itu. Maksudnya bangkitkan balik manusia selepas mati. Kan? Kan orang kafir zaman jahiliah, zaman Nabi SAW dulu, mereka engkar bahawa selepas dah mati, tulang belulang dah hancur, bagaimana Allah boleh bangkitkan balik. Jadi Allah kata, kalaulah Allah boleh ciptakan kamu daripada air mani dan juga air yang keluar daripada wanita, Allah boleh ciptakan kamu daripada tiada kepada ada,
maka Allah lagilah mampu untuk kembalikan kamu. Sebab dia maksudnya buat daripada tiada kepada ada dengan buat dengan tiru ciptaan itu sama. Itu lebih mudah. Kan contoh satu benda memang langsung tak ada, benda nak buat baru tu susah. Tapi kalau macam nak buat satu ciptaan yang macam dah ada lebih kurang sama, reka-reka itu senang, itu ada mudah juga. Jadi itu Allah bagi tahu bahawa manusia dia langsung tiada, Allah adakan dia, tapi lepas dia mati, Allah pastilah mampu untuk adakan balik. Maksudnya nak bagi tahu bila kalau manusia tu boleh fikir daripada mana asal dia, daripada tiada pada ada, maka dia juga akan yakin bahawa Allah jugalah, seperti mana Allah mampu jadikan dia daripada tiada pada ada, maka Allah pastilah lebih mampu untuk membangkitkan dia semula. Okey, baik. Mana Allah pasti mampu untuk bangkitkan dia semula. Dia sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita fikir je. Untuk Allah sama saja. Daripada tiada pada ada kepada ada, buat baru, itu semua bagi Allah Ta'ala mudah saja. Kun fayakun semuanya. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi cuma Allah nak bagi manusia ni fikir. Kalau daripada tiada pada ada, dia kosong pada ada pun Allah boleh buat, maka lagilah yang daripada dah ada pada ada. Itu lagi mudah Allah buat. Ni bagi kita fikir sahaja. Okey. Jadi Allah kata dia pasti mampu untuk kembalikan kamu. Okey, kembalikan manusia. Maknanya bangkitkan manusia selepas kematiannya. Yauma tublas sarair, yauma iaitu pada hari. Pada hari tubla iaitu pada hari yang diuji. Pada hari yang diuji. Sarair ni jamak kepada sarirah. Sarair ni jamak. Sarirah satu dia. Sarair atau sarirah ni benda yang tersembunyi dalam hati. Apa yang tersembunyi dalam hati kita? Iktiqad, niat, keyakinan kita. Apa yang tersembunyi dalam dada kita, dalam hati kita ni, maka ini dipanggil sarair. Arab panggil sarirah. Sarirah satu. Sarair jamak dia. Makna benda yang tersembunyi, tak nampak. Jadi Allah kata pada hari kiamat nanti, segala apa yang ada dalam jiwa semua akan dibongkar. Kan? Kamu punya i'tiqad, akidah kamu salah, Allah zahirkan. Makna tubla di sini diuji, makna akan disingkapkan apa yang ada dalam hati kamu, niat kamu. Kan niat kamu dulu baik ke buruk, semua Allah Taala akan apa? Bongkarkan. Semua akan dizahirkan. Di hari kiamat, pada hari itu Allah Taala akan zahirkan apa yang ada dalam dada. Sikit lagi waktu kita ni. Yaumatublas sarair, iaitu Allah mampu untuk bangkitkan kamu pada hari kiamat, yang pada hari kiamat itu segala apa dalam hati semua akan dizahirkan. Dekat dunia ni kita boleh tipu. Kan? Dekat dunia ni kadang kita boleh tipu apa yang kita buat. Kadang kita kata kita berniat baik. Kan? Kadang kan orang bila buat, maka dia boleh cakap dengan orang, dia kata saya berniat baik. Dia cakap. Tapi hakikatnya niat dia tu hanya Allah yang tahu. Kita mungkin boleh hukum zahir. Sangka baik kita sangka baik. Tapi kita boleh hukum zahir. Tapi di akhirat, segala niat Allah akan zahirkan. Itu sebab dalam hadis juga disebutkan bahawa di akhirat, di hari kiamat nanti, bila di hari kiamat nanti, ada satu tentera, mereka datang, mereka nak serang Madinah. Nak serang Kaabah, nak hancurkan Kaabah. Bila mereka tengah lalu jalan, mereka ramai. Tapi waktu tu ada juga yang macam ikut-ikut, tiba-tiba mereka macam jalan-jalan, mereka bergerak. Bila mereka sampai tu tempat kat Madinah, nama tempat tu Baidah. Baidah ni tempat dekat masuk Madinah dah. Tentera tu semuanya Allah buka bumi, belah bumi, tenggelam dengan mereka. Nabi beritahu benda tu akan berlaku di akhirat, dekat kiamat nanti. Mereka nak serang Kaabah. Tapi bila dah dekat sampai kat Madinah, sebelum on the way to Kaabah, Allah belah bumi, semua Allah tenggelamkan. Semua. Makna kawasan tu semua Allah tenggelamkan, masuk dalam. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, wahai Rasulullah, mungkin ada antara mereka yang niat dia tak nak hancur Kaabah pun. Tapi mungkin kan dia duduk tepi-tepi kan. Maksud orang duduk situ lalu dengan dia semua tenggelam tadi. Maksud Allah benam ke dalam bumi. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, wahai Rasulullah, mungkin ada antara mereka yang niat dia lain. Dia tak ada pun nak hancurkan Kaabah pun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kalau dekat dunia mana azab tu datang, tapi akhirat nanti azab tu kalau datang kena pada semua. Tapi akhirat nanti Allah akan bangkitkan orang ikut niat masing-masing.
Yang mungkin ada niat tak jahat, maka dia selamat. Kan? Tapi kalau memang niat nak hancur Kaabah, maka dia akan dihukum. Jadi itu yang Allah beritahu, yaumatu belas sarair, hari kiamat nanti, hari yang akan dizahirkan segala apa ada dalam niat, dalam hati, semua tu akan zahir. Waktu tu tak boleh nak tipu lagi, kerana semua waktu tu pasti akan dinyatakan. Baik. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu, maka tidak ada. Fa, maka ma, tidak ada. Lahu, baginya. Baginya siapa ni? Di sini baginya di sini maksudnya orang yang engkar kepada kebangkitan. Kan atas tadi kan Allah bagi tahu ada orang engkar pada kebangkitan. Dia tahu Allah tak mampu nak bangkitkan. Jadi Allah kata siapa yang engkar tu kepada kebangkitan, maka tidak ada baginya min quwwah, tidak ada apa-apa kekuatan, wala nasir, dan juga pembantu. Maksudnya bila hari kiamat Allah singkapkan semua perkara, apa yang ada dalam dada Allah singkapkan, tak ada siapa pun, kekuatan pun yang boleh selamatkan orang tu daripada azab, dan juga boleh bantu dia, selamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu sampai situ kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maknanya ayat ni sampai ke ayat yang kita baca tadi itu, iktibar yang paling besar Allah bagi tahu makna ada makhluk Allah yang kita tak nampak yang begitu hebat. Dan kemudian Allah Taala suruh kita renung bahawa kita ni setiap masa amal baik dan buruk semua dicatat. Dan juga hendaklah kita yakin bahawa Allah Taala mampu bertindak terhadap kita, dan kita fikirkan kita ni diciptakan oleh Allah daripada air yang hina, kemudian daripada tak ada apa-apa, kemudian Allah nanti akan bangkitkan kita di akhirat nanti, segala amal akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa kepada Allah Taala supaya Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah beri pada kita husnul khatimah, dan di akhirat nanti Allah masuk kita dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Nak tanya, azan kau apa? Memang, tapi azan masuk kau apa tadi azan? 8? Oh, iqamah tak boleh azan dulu. Okey. Saya dia tanya soalan tu ke apa? Saya ingat nak azan terus lah. Okey. Azan betul tutup majlis lah. Tak apa, nanti cikgu tanya boleh saya nanti. Tak apa, okey boleh. Bukan saya tak nak terima tuan, sebab saya takut azan terlepas. Terus azan. Baik, wallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Alhamdulillah. Apa dia? Banyak, bukan surah, bahkan beberapa ayat. Banyak, bukan satu surah, beberapa ayat. Bukan surah, beberapa ayat.